Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi majoriti rakyat. Perdana Menteri menegaskan bagi mengelakkan kekeliruan, tanggungan subsidi masih diteruskan untuk 85% rakyat. Ini bermaksud kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk keperluan 85% rakyat. Kerajaan juga bercadang untuk melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun hadapan. Penjimatan yang dicapai akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, kerajaan menjangkakan kutipan hasil pada 2025 terus meninggi kepada 340 bilion ringgit. Ia dilaksana melalui perluasan asas percukaian melibatkan SST yang akan dilaksanakan lebih progresif dan tidak membebankan rakyat. Pelaksanaan berkuat kuasa 1 Mei 2025. Selain itu, SST akan diperluas meliputi perkhidmatan komersial. Pemberian sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA tahun depan ditingkatkan kepada 13 bilion ringgit. Ia akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima. 4.1 juta penerima STR kategori isi rumah akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan berbanding 700,000 penerima tahun ini. Peruntukan sektor pendidikan ditingkatkan kepada 64.1 bilion ringgit, antaranya 2 bilion ringgit untuk projek rakyat taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara, 1 bilion ringgit khusus menyelenggara semua jenis sekolah uzur, 1 bilion bagi menaik taraf prasarana daif di 543 buah sekolah terutamanya di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, 17 jenis bantuan pendidikan disediakan dengan peruntukan 5.3 bilion ringgit. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan yakin peruntukan diberikan mampu memberi impak kepada pendidikan negara, terutama dari segi peningkatan infrastruktur sekolah dan kebajikan murid serta guru. Selain berharap Kementerian Pendidikan merangka pelan strategik menangani isu sekolah padat. KKM pula terima peruntukan kedua tertinggi iaitu 45.3 bilion ringgit berbanding 41.2 bilion ringgit sebelum ini. 1.35 bilion ringgit disediakan bagi menyelenggara prasarana kesihatan. Peruntukan bagi menaik taraf klinik-klinik daif juga meningkat iaitu 300 juta ringgit berbanding 150 juta ringgit sebelum ini. 21.2 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pertahanan. Angka itu meningkat 1.4 bilion ringgit berbanding peruntukan dalam belanjawan 2024. Perdana Menteri berkata, daripada jumlah itu 5.8 bilion ringgit diperuntukkan untuk kerja-kerja senggara, pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baru. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 4.5% hingga 5.5% tahun depan. Ia didukung langkah dan strategi belanjawan madani ketiga 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri semalam. Manakala jumlah hutang baru negara dijangka kian menurun kepada 85 bilion ringgit pada tahun 2024 dan diunjurkan terus berkurang ke 80 bilion ringgit pada 2025. Perdana Menteri berkata ia menurun hasil langkah-langkah tegas dan berperingkat dan yang diambil kerajaan bagi mengurangkan kadar defisit secara konsisten. Bangunan sukan diperhebat dengan bentukan lebih 230 juta ringgit, sementara 15 juta ringgit disediakan untuk skuad bola sepak senior dan remaja kebangsaan bagi meningkatkan prestasi. 20 juta ringgit disediakan untuk memperkasa ekosistem e-sukan negara, juga cadangan pengecualian cukai pendapatan ke atas ganjaran hadiah wang tunai diterima atlet. Peruntukan 15 juta untuk memperkasa pasukan Harimau Melaya disambut baik FAM. Naib Presiden FAM mengucapkan terima kasih atas keprihatinan kerajaan dalam menyokong bangunan sukan bola sepak negara.
Peruntukan TVET ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit sementara peluang pendidikan dan latihan TVET turut dipertingkat. Kolej Vocational dan Sekolah Menengah Teknik terus menyediakan pendidikan kepada 77,000 pelajar dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Giat Mara dan Kolej Komuniti 55 juta ringgit bagi mengupaya 10,000 anak-anak institusi tahfiz dan pondok. Kadar duty eksais bagi minuman bergula dinaikkan sebanyak 40 sen seliter secara berfasa mulai 1 Januari 2025. Ia bagi menyokong gerakan War on Sugar. Tambahan hasil yang diraih akan dimanfaatkan untuk menampung perbelanjaan kesihatan awam. Wisma Putra menyambut baik peruntukan yang diberikan kerajaan. Peruntukan 560 juta ringgit yang diberikan bagi kepengurusian ASEAN 2025 akan digunakan sebaiknya dalam mengemudi hala tuju ASEAN. Selain komited dalam berkukuh kepentingan serta memperluas peranan negara melalui diplomasi dua hala dan pelbagai hala di peringkat antarabangsa. Keprihatinan kerajaan menyalurkan peruntukan kepada 3 projek pembangunan di Melaka bakal memperkasakan pertumbuhan ekonomi selain membawa manfaat kepada rakyat negeri itu. Ketua Menteri berkata perkara itu membantu kerajaan negeri merencana pembangunan terancang serta membina masa depan rakyat negeri itu. Pulau Pinang turut membesar hati pengumuman pelaksanaan 6 projek persekutuan. Ketua Menteri berkata kesemua projek berkenaan disifatkan sebagai suntikan pembangunan kepada Pulau Mutiara selain merupakan keperluan bagi rakyat di negeri itu. Beliau turut berharap kesemua projek itu dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Golongan belia disaran menyemarakkan sektor pertanian dengan menggunakan teknologi moden. Langkah itu diyakini mampu menyumbang kepada peningkatan produktiviti sekaligus membantu negara mengurangkan kebergantungan terhadap sumber bekalan makanan dari luar. 5 individu hilang dalam tragedi perahu karam di Sungai Sarawak di Kuching semalam. Perahu tersebut digunakan 15 individu yang sedang menjalani latihan regata. Dalam kejadian tersebut, 11 peserta berjaya menyelamatkan diri. Punca kejadian disebabkan gelombang pergerakan sebuah bot nelayan yang datang dari arah bertentangan. Sementara itu, 3 kanak-kanak maut manakala 6 lagi terselamat apabila kenderaan yang dinaiki terbabas ke dalam sungai berhampiran Kampung Awat-Awat Sundar di Lawas malam. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Muhammad Nazran Awang Watasan 10 tahun, Erina Akifa Imani Zukri 8 tahun dan Muhammad Faid Muhammad Azmi 5 tahun. Manakala seorang lagi kanak-kanak perempuan, Madinatul Munawarah Muhammad Azmi 9 tahun, kini kritikal di Hospital Miri. Misi pencarian diteruskan pagi ini. 193 sindiket dadah dan 612 ahli ditumpaskan JSJN dalam tempoh Januari hingga September lepas. Ketua Polis Negara berkata jumlah rampasan tersebut berjaya menyekat penggunaan dadah kepada seramai 44.98 juta orang pengguna. Sementara itu, pegawai polis yang merosakkan imej PDRM bakal berdepan tindakan tegas. Tan Sri Nazruddin Hussein berkata tiada kompromi terhadap pegawai dan anggota terbabit salah laku. Oleh itu, beliau mahu pemantauan lebih ketat dilaksanakan termasuk ujian saringan awal urin secara berkala. SPRM akan memanggil beberapa individu termasuk bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu siasatan berkenaan projek One Bestarinet. Ketika ini, pegawai penyiasatnya sedang melihat secara rawak mengenai pembekalan data yang diberikan oleh syarikat berkenaan kepada pihak sekolah. Pasukan Pelan Tindakan Bencana Rekod akan digerakkan bagi meminimumkan risiko kemusnahan rekod ketika menghadapi bencana alam seperti banjir. Antara langkah yang dijalankan adalah dengan memberi hikmat nasihat berhubung pembangunan pelan tindakan itu. Baik, ini sedikit perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di 6 negeri menurun kepada 3,599 orang di 28 PPS setakat 6 pagi tadi. Menurut info bencana JKM, Pahang mencatat 1,259 orang terjejas banjir di 5 PPS. Manakala Perak, 1,607 individu berada di 12 PPS. Di Perlis pula, 184 penduduk masih berada di 2 PPS. Kedah pula mencatatkan 301 bilangan penduduk terjejas banjir di 4 PPS serta Selangor 138 orang penduduk terjejas di 2 PPS.
JAKIM mengiktiraf tambahan 5 badan pensinjilan halal luar negara pada tahun ini, masing-masing 1 dari Brazil, Mongolia dan Uruguay serta 2 dari Rusia. Penambahan ini menjadikan jumlah keseluruhan badan pensinjilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM adalah sebanyak 88 pihak berautoriti merangkumi 49 buah negara di seluruh dunia. Cadangan Kerajaan Madani meningkatkan nilai ambang level keuntungan luar biasa WPL ke atas buah kelapa sawit dijangka mengukuhkan daya saing industri sawit negara. Felda memaklumkan cadangan itu dapat memperkukuhkan sektor pertanian, khususnya industri sawit. Dengan sokongan ini, Felda dan peneroka akan terus berusaha keras untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan demi mempertingkatkan mutu kehidupan warga peneroka. Keberdayaan PMKS diperhebat bagi sokong usahawan tempatan tembusi pasaran ekspor. Ia melalui khazanah dalam program syarikat Mitia dengan dana RM1 bilion yang menyedia pembiayaan. Juga melalui peruntukan RM40 juta disediakan Matrit sebagai geran bayaran balik bantu pengeksport promosi produk dan perkhidmatan buatan Malaysia. Sementara itu, dana RM600 juta ditawar bagi pembiayaan khusus kepada PMKS. Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad juga sedia menjamin sehingga 80% pembiayaan PKS halal dengan nilai jaminan sehingga RM1 bilion. Matrit ditugaskan memacu perkembangan kapasiti perusahaan halal agar lebih berdaya saing dengan bentukan RM20 juta. Hamas mengesahkan kematian Ketua Biro Politiknya Yahya Sinwar. Pegawai Khalil Al-Haya memuji Sinwar sebagai wira yang berjuang menentang tentera Israel hingga ke akhir hayatnya. Beliau menegaskan bahawa tawanan Israel tidak akan dibebaskan sehingga pencerobohan di Gaza dihentikan. Hamas beri komitmen untuk meneruskan perjuangan hingga negara Palestin dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara tercapai. Pembunuhan Yahya Sinwar turut mendapat reaksi pemimpin dunia. Pemimpin Barat menggesa agar konflik di Gaza segera berakhir, namun Perdana Menteri Israel berkata perang akan diteruskan hingga semua tawanan dikembalikan. Menurut Senata Amerika Syarikat, tiada justifikasi untuk meneruskan perang ke atas rakyat Palestin dan menyeru Amerika menghentikan keterlibatannya. Perdana Menteri Kanada meminta gencatan senjata segera dan menyeru agar keganasan dihentikan dan penderitaan rakyat Gaza ditamatkan. Sementara itu, ribuan penyokong Houthi mengadakan demonstrasi di Sanaa, Yemen peringati Yahya Sinwar yang dibunuh tentera Israel. Seorang aktivis Houthi, Abdullah Mahbub, menegaskan bahawa kematian Sinwar tidak akan menghentikan perjuangan mereka. Ribuan peserta termasuk kanak-kanak dilihat membawa senjata dan mengibarkan bendera Palestin serta Lubnan. Abdullah Mahbub beramalkan bahawa pengganti Sinwar akan lebih kuat dan bersedia meneruskan legasinya. Serangan Israel di Gaza berterusan dengan angka kematian rakyat Palestin meningkat kepada 42,500 orang. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan 99,246 orang cedera, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Dalam 24 jam terakhir, sekurang-kurangnya 29 rakyat Palestin terbunuh dan 93 cedera. Israel terus menghalang pergerakan ambulans dan pasukan pertahanan awam dalam usaha menyelamatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Jumlah kematian di Lebanon akibat serangan Israel juga meningkat kepada 2,412 orang dengan 11,285 orang cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Awam Lebanon, serangan terbaru di wilayah Nabatiyah mengakibatkan 16 kematian dan 52 cedera. Serangan juga mengorbankan Datuk Bandar dan Gubernur Nabatiyah. IDF juga menyerang kedudukan Hezbollah di timur dan selatan Lebanon mendakwa membunuh seorang komander Hezbollah di Bin Jebel. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.